Oke, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sehatkah? Waalaikumsalam, sihat cikgu. Alhamdulillah. Oke, kejap kita admit. Oke, yang lain sehatkah? Oke, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas untuk pagi ini, kita baca doa dulu lah. Oke, untuk pagi ini, sebelum cikgu ataupun kita masuk subtopik yang baru, cikgu akan tunjukkan satu tayangan video dan pastikan kamu fokus. Semua kada boleh dengar suara cikgu. Saya dengar cikgu. Okay. Ada Wia left dulu. Ada Wia kan? Jadi sekarang boleh nampak screen cikgu kah? Boleh cikgu. Gambar pembaca berita nih. Ya, nampak. Boleh cikgu, boleh. Oke, kamu fokus tengok video nih. Lepas tu cikgu tanya. Oke. Orang ramai perlu berwaspada dan tidak terlalu gairah melabur dalam perdagangan pertukaran mata wang asing atau forex dalam talian. Menurut Perunding Keuangan Afian Matrawi, pelaburan perdagangan forex dalam talian jelas mempunyai usul tidak ketentuan selain tidak patuh syariah. Jelas Afian kepada Bernama TV, fatwa mengharamkan perdagangan forex secara elektronik pernah dikeluarkan pada 2012 oleh Pejabat Mufti Negeri Pahang. Untuk itu, masyarakat khususnya umat Islam perlu berhati-hati apabila melihat iklan mengenai forex yang begitu mudah ditemui di laman sosial, Facebook dan Instagram Story. Iklan tentang pelaburan forex yang banyak keluar di Facebook, di media sosial, majoritinya ialah scam pelaburan forex. Scam pelaburan forex ini lagi teruk daripada pelaburan forex. Pelaburan forex dah tak patuh syariah. Ini pula scam pelaburan forex. Kena tipu dengan benda yang tidak patuh syariah lagi. Yang selalunya dia menggunakan gambar-gambar tokoh-tokoh pelaburan, malah gambar-gambar ustaz-ustaz kan. Dan gambar-gambar sebenarnya digunakan tanpa kebenaran. Pertama sekali kena insaf lah. Itu pertama sekali kena insaf. Sebab jangan semata-mata insaf sebab rugi, tapi kena insaf sebab ia adalah pelaburan yang tidak patuh syariah. Yang kedua, apabila rugi, kena cut loss cepat-cepat, berhenti, cepat-cepat stop, cepat-cepat keluarkan semua duit taburan supaya tidak lebih banyak lagi rugi. Sementara itu, orang ramai yang dihubungi pula menyatakan pentingnya mempunyai pengetahuan sekiranya ingin membuat pelaburan dalam talian. Oke, kamu sudah jelaskan tadi, dengar juga suara dia? Dengar cikgu. Oke.
Jadi soalan cikgu, apa yang kamu faham ataupun rasa-rasa apa yang kita belajar hari ini? Pelaburan. Pelaburan. Oke. Ada lagi yang mau bagi pendapat dia? Selain pelaburan, apa lagi yang kamu nampak? Yang dalam video tadi cikgu pelaburan berunsurkan skema. Iya. Oke, skema. Apa dia bagi contoh pelaburan tadi tuh? Pelaburan forex. Oke, forex, betul. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Betul lah, hari ini kita akan masuk subtopik berkaitan pelaburan. Jadi cikgu share dulu dia punya slide. Cikgu boleh nampak kah? Nampak cikgu. Ya, nampak cikgu. Oke, boleh nampak kan slide cikgu? Boleh cikgu. Ya, nampak cikgu. Oke, terima kasih yang respon tuh. Jadi inilah topik kita pada hari ini, yaitu 3.3.12 konsep risiko dan pulangan dalam pelaburan. Jadi kalau di buku teks tuh boleh buka muka surat 188. Semua sudah buka? Sudah. Ya, sudah. Kah buku teksnya hilang sudah? Belum cikgu, kejap ya cikgu. Oke. Cikgu bagi 1 menit untuk carilah buku teks kamu, mana kamu simpan sudah. Oke, semua ada sudah buku teks? Kau tengah mencari buku teks. Oke cikgu, sudah. Oke, ada sudah. Oke. Jadi kita mulakan. Jadi objektif pembelajaran pada hari ini, di akhir pembelajaran ini kamu dapatlah menerangkan konsep risiko dan juga pulangan pelaburan. Inilah yang kita punya objektif untuk hari ini. Sebelum kita masuk kepada definisi pelaburan, kita masuk definisi pelaburan. Ada siapa-siapakah yang suka rela mau baca? Saya cikgu boleh. Oke, siapa nih? Mutia cikgu. Oke, Mutia, silakan baca. Pelaburan. Pelaburan yang dibuat oleh seseorang individu dikenal sebagai pelaburan peribadi. Kedua, pelaburan peribadi bermaksud komitmen dana sejumlah wang kepada satu aset atau lebih yang akan dipegang untuk satu tempoh dengan harapan aset tersebut akan menghasilkan pendapatan yang tinggi pada masa hadapan. Oke, terima kasih Mutia. Sama-sama cikgu. Oke, dia cakap di sini pelaburan yang dibuat oleh seseorang individu dikenal sebagai pelaburan pribadi. Bila sebut pribadi ni, dia sendirilah, bersendirian. Oke. Pelaburan pribadi bermaksud komitmen dana sejumlah wang kepada satu aset atau lebih yang akan dipegang untuk satu tempoh dengan harapan aset tersebut akan menghasilkan pendapatan yang tinggi pada masa
hadapan. Jadi di sini komitmen lah kita melabur nih, kita berharap pada masa akan datang kita akan dapat pulangan tuh. Untung, macam itulah. Sepatutnya duit yang kita ada tuh kita boleh sudah gunakan, tapi kita memilih untuk melabur. Sebab kita mau pulangan tuh lagi besar. Itulah. Setakat nih paham kah? Faham cikgu. Cikgu. Oke. Jadi cikgu mau berikan cikgu contoh pelaburan, jenis-jenis pelaburan lah yang kamu tahu. Simpanan di bank, unit amanah, hartanah. Okay. Selain itu apa lagi? Kurs neraca pertukaran asing. Forex, ya lagi. Security pinjaman. Logam berharga. Oke, terima kasih. Betul lah semua yang kamu sebut tuh adalah jenis-jenis pelaburan yang kita akan belajar lah pada hari ini. Oke. Seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis pelaburan. Untuk hari ini kita akan belajar 7 jenis pelaburan. Yang pertama adalah simpanan di bank, hartanah, saham, unit amanah, security pinjaman, logam berharga, dan juga urus niaga pertukaran asing ataupun forex. Jadi kita masuk untuk jenis pelaburan yang pertama, yaitu simpanan di bank. Ada siapa yang sukarela untuk baca? Saya cikgu. Ya, silakan. Siapa nih yang baca nih? Si 5. Oke, 5. Silakan baca. Simpanan di bank. Menyimpan sejumlah uang dalam akaun simpanan tetap yang disediakan oleh bank perdagangan. Pihak bank menawarkan kadar faedah tetap kepada pelabur dengan syarat pelabur tidak mengeluarkan dana dalam jangka masa yang ditentukan. Oke, terima kasih 5. Jadi, di sebelah definisi dia nih, kita ada dia punya contoh-contoh bank lah. Kita ada Maybank, CIMB Bank, Public Bank, M-Bank, Alliance Bank, ASBC nih, OCBC Bank, dan yang lain-lain nih lah. Jadi simpanan di bank nih menyimpan sejumlah uang dalam akaun simpanan tetap yang disediakan oleh bank perdagangan. Jadi yang di sebelah ini lah. Ya, Kalau kenapa yang tuh? Apa? Yang bank BSN tuh dia tergolong di sini juga. Ya. Oh. Bisa. Oke. Menyimpan sejumlah uang dalam akaun simpanan tetap yang disediakan oleh bank perdagangan. Jadi kalau kita memilih untuk membuat simpanan dalam jangka masa yang panjang ataupun tetap, jadi kita bolehlah membuat simpanan di bank perdagangan. Pihak bank menawarkan kadar faedah tetap kepada pelabur dengan syarat pelabur tidak mengeluarkan dana dalam jangka masa yang ditetapkan. Macam cikgu cakap tadilah, dia ada tempo matang dia. Kita tidak boleh keluarkan duit tu sesuka hati. Contohnya dalam tempo 9 tahun begitu, baru kita boleh keluarkan. Barulah juga kita dapat kadar faedah daripada pihak bank. Boleh faham kah setakat nih? Ya, paham. Cikgu. Paham Oke. cikgu. Oke, kita masuk yang kedua. Yaitu hartanah. Untuk hartanah nih ada siapa-siapa yang sukarela? Saya lah cikgu. Saya cikgu saya. Oke, silakan.
Saya. Ya, silakan. Baca. Teruskan. Hartanah. Pelaburan dalam hartanah termasuk membeli rumah, kediaman, lot kedai atau tanah. Pelaburan perlu mengambil kira pelbagai aspek seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan pelaburan iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu akan menerima pendapatan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal iaitu kenaikan nilai hartanah. Oke, terima kasih. Oke. Bila melibatkan hartanah nih, dia biasanya sepertinya kita membeli rumah kediaman, lot kedai ataupun tanah. Jadi Cikgu, pelabur ya, yang macam cukai pintu tuh kah? bukan. Oh, Oke. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan pelaburan, yaitu sewa, lokasi, serta prospek hartanah pada masa akan datang. Kalau kita tengok keadaan ekonomi kita sekarang yang semua kan negara dilanda COVID nih, jadi dia sangat memainkan peranan lah untuk kita melihat juga keadaan ekonomi sebelum membuat contohnya pembelian rumah, buka kedai ataupun beli tanah. Individu akan menerima pendapatan pelaburan dalam bentuk sewa, keuntungan modal iaitu kenaikan nilai hartanah. Yang kita tahu tanah nih nilai dia semakin lama semakin sebabkan penawaran dia tuh terhad, jadi harga dia tuh semakin mahal lah. Boleh faham kan? ya paham Cikgu. Sebab itulah kalau kita tengok harga-harga rumah pun dia sangatlah mahal. Ada yang mencecah sampai 500 juta. Kalau disandarkan nih, ya begitulah. Untuk hartanah nih ada apa-apa lagi soalan kah? Ya ada Cikgu. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu saham. Oke, untuk saham ada siapa yang sukarela mau baca? Saya lah Cikgu. Oke, silakan. Saham. Syarikat menerbitkan saham untuk mengumpulkan modal. Individu yang membeli saham menyumbangkan dana kepada syarikat dan sebagai balasan, syarikat menawarkan sebagian hak pemilikan syarikat kepada pelabur dengan syarat tertentu. Individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk dividen dan keuntungan modal yaitu kenaikan nilai saham. Oke, terima kasih. Oke. Jadi syarikat menerbitkan saham untuk mengumpulkan modal. Dia akan carilah siapa yang mau melabur saham nih. Jadi modal-modal semua tuh dia akan kumpulkan. Individu yang membeli saham menyumbangkan dana kepada syarikat dan sebagai ganjaran, syarikat menawarkan sebagian hak pemilikan syarikat kepada pelabur dengan syarat tertentu. Jadi maksudnya di sini kalau kita membeli saham, kita pun sebagian daripada pemilikanlah syarikat tuh dengan syarat-syarat yang ditetapkanlah oleh syarikat tersebut. Contohnya kita beli saham Nestle, jadi kita sebahagian daripada kita pun ada hak milik kita dalam syarikat Nestle lah. Seterusnya individu akan menerima pendapatan pelaburan
berbentuk dividen ataupun keuntungan modal, yaitu kenaikan nilai saham. Kalau nilai saham itu naik, maka banyaklah juga keuntungan modal yang kita perolehi. Kalau saham jatuh, begitulah juga. Kita punya keuntungan itu pun berkurang ataupun mungkin mengalami kerugian. Jadi setakat ni ada apa-apa soalan? Ya ada cikgu. Okey, kita terus masuk kepada yang keempat. Unit amanah. Okey, unit amanah ni cikgu yang akan baca. Individu boleh melabur dalam skim unit amanah yang diuruskan oleh syarikat pengurusan unit amanah. Syarikat ini akan melabur semula dana tersebut dalam portfolio pelaburan seperti sekuriti dan juga saham. Individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk dividen dan keuntungan modal, yaitu kenaikan nilai unit amanah. Kalau kita tengok contoh dia di sini adalah ASNB, amanah saham Bumi Putra. Betul kan? Jadi kalau kita tengok hari itu viral kan dia punya dividen jatuh, berkurang. Ada tengok kah? Kelas? Ya, cikgu tiada. Dan Saya sila pun ada. Okey. Biasanya kalau kita membuat simpanan melalui unit amanah ni, kita akan terima dividen. Dan dividen dia tu akan diumumkan biasanya hujung tahun. Setiap hujung tahun dia akan umumkanlah berapa dividen yang kita akan perolehi. Apa contoh dari sini? Ini adalah antara syarikat pengurus dana unit amanah yang terdapat di Malaysia. Kalau kita buka Maybank, M-Bank, RHB, UOB dan semua yang ada di dalam ni, kita boleh sudah membuat pelaburan dalam unit amanah. Sebab dorang ni antara yang ada link lah dengan unit amanah saham. Setakat ni boleh faham? Ya, faham. Okey. Seterusnya, security pinjaman. Untuk security pinjaman ni ada siapa-siapa yang mau baca? Iyalah. Okey, silakan. Sekuriti pinjaman. Individu boleh membeli sekuriti pinjaman yang diterbitkan oleh kerajaan atau syarikat seperti bond, debenture dan sekuriti kerajaan. Pemegang sekuriti pinjaman adalah pemberi pinjaman, manakala penerbit sekuriti ialah peminjam. Individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk faedah dan mendapat semula jumlah pokok pinjaman pada tarikh matang sendiri. Okey, terima kasih. Okey. Untuk sekuriti pinjaman ni, individu boleh membeli sekuriti pinjaman yang diterbitkan oleh kerajaan atau syarikat seperti bond, debenture dan juga sekuriti kerajaan. Pemegang sekuriti pinjaman adalah pemberi pinjaman, manakala penerbit sekuriti adalah peminjam. Biasanya bond ni dia kalau kita syarikat-syarikat buat pinjaman, dia akan ada satulah penyata macam sijil begitu. Kita akan peganglah dalam tempoh masa yang kita persetujui itulah. Okay. Seterusnya, individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk faedah dan mendapat semula jumlah pokok pinjaman pada tarikh matang sendiri. Jadi kalau
kita akan dapatlah kita punya pendapatan nih dari segi berbentuk faedah, dan juga kita dapat semula jumlah pokok pinjaman. Pokok pinjaman tuh kiranya harga yang pertama lah pada tarik matang sendiri. Pokok pinjaman harga muka gitu. Ada soalan? Ada, Cikgu. Apa? Yang itu seperti bond, debenter, dan security kerajaan. Security kerajaan tuh paham juga. Yang bond dengan debenter itu apa? Oke, debenter. Debenter adalah instrumen hutang yang digunakan untuk menambah modal syarikat. Maksudnya syarikat tuh membuat pinjaman lah untuk tambah dia punya modal. Boleh faham? Ya, paham, Cikgu. Oke. Betul kah tuh? Siapa tuh? Halimah kah? Iya. Oke. Kita masuk yang seterusnya. Logam berharga. Oke. Siapa boleh bagi tahu Cikgu contoh untuk logam berharga nih? Yang kamu tahu? Emas. Oke, lagi selain emas? Perak, Perak. Lagi? Berlian. 3. platinum, Oke, terima kasih. Betul lah yang kamu jawab tuh. Itu contoh-contoh untuk logam berharga. Jadi kita next. Oke, untuk logam berharga nih ada siapa yang mau baca? Ada siapa yang mau baca? Saya lah, Cik. Oke, silakan. Okay. Logam berharga. Individu boleh membeli logam berharga seperti emas, perak dan platinum sebagai aset pelaburan. Nilai logam berharga bergantung pada ketulinan logam dan keadaan ekonomi. Pelaburan ini mempunyai risiko rendah kerana kurang terdedah kepada kestabilan nilai. membeli logam berharga. Pelabur akan menerima keuntungan modal iaitu kenaikan nilai logam berharga tersebut. Oke, terima kasih yang baca nih. Oke, jadi untuk logam berharga nih, individu boleh membeli logam berharga seperti emas, perak, dan platinum sebagai aset pelaburan. Kalau kita tengok kan dekat kedai emas tuh, bila harga emas tuh jatuh ataupun turun, ramailah orang yang akan membeli emas. Perasan kah kalau pergi bandar kah, pergi mana-mana lah yang ada nampak kedai emas? Ya, perasan, Cikgu. Kalau ramai itu mungkin disebabkan harga emas itu jatuh. Jadi orang berebut-rebut lah untuk membuat pembelian emas. Sebab emas ni pun kita boleh naburkan lah kalau kita ada kesempitan wang ke apa. Seterusnya, nilai logam berharga bergantung pada ketulinan logam dan keadaan ekonomi. Kalau sekarang ni dia macam turun naik, sekejap turun, sekejap naik. Semakin banyak dia punya, kalau emas tu semakin banyak lah dia punya emas tu, semakin tinggilah dia punya nilai harga tu. Tiada campuran lain, maksudnya semua emas. Seterusnya, pelaburan ini mempunyai risiko rendah kerana kurang terdedah kepada kestabilan nilai. Jadi kita tidak perlu risaulah kalau kita membeli emas ni. Kita tak perlu risaulah, rugi sangat tu. Seterusnya, pelabur akan menerima keuntungan modal iaitu kenaikan nilai logam berharga tersebut. Jadi kalau harga emas tu meningkat, maka kita pun dapatlah, kita punya keuntungan modal kita pun akan meningkat.
Jadi setakat ni boleh faham kah? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Okey, jadi kita masuk untuk yang terakhir bagi jenis-jenis pelaburan, iaitu huruf niaga pertukaran asing forex. Untuk yang terakhir ni ada siapa yang mau baca? Atau boleh baca? Saya, Cikgu. Okey, silakan. Saya, Cikgu. Okey, silakan. Urus niaga pertukaran asing forex. Pelaburan forex melibatkan pembelian satu mata wang dengan menukarkan atau menjual satu mata wang yang lain. Misalnya, individu boleh membeli mata wang Amerika, dolar Amerika dengan menukarkan mata wang Malaysia, ringgit Malaysia. Wang yang dibeli boleh dipegang dan dijual semula apabila nilainya meningkat. Pelabur akan menerima keuntungan modal atau kenaikan nilai mata wang. Okey, terima kasih. Okey. Ingat, bila sebut berkaitan pelaburan forex, dia melibatkan pembelian mata wang dengan menukarkan atau menjual satu mata wang yang lain. Contohnya, kita membeli mata wang Amerika Syarikat, dolar kan. Lepas tu kita tukarkan dengan mata wang Malaysia dalam ringgit Malaysia. Mata wang yang dibeli boleh dipegang atau dijual semula apabila nilainya meningkat. Biasanya pelabur akan jual bila harga dia meningkat. Bila harga dia meningkat tu, nilai dia meningkat, maka untunglah pelabur kita akan dapat di situ. Nih, pelabur akan menerima keuntungan modal atau kenaikan nilai mata wang. Macam cikgu cakap tadi lah, bila mata wang tu nilai dia meningkat, bagus lagi jual lah. Kita akan dapat kita punya keuntungan. Jadi ada apa-apa soalan kau untuk forex ni? Tidak apa. Okey, kita teruskanlah untuk risiko dalam pelaburan pula. Apa itu risiko? Okey, risiko dalam pelaburan. Okey, cikgu baca untuk risiko dalam pelaburan. Risiko pelaburan ialah kemungkinan seseorang individu mengalami sesuatu ketidakpastian daripada pelaburan yang dilakukan. Maksudnya bila kita melabur ni, kita sudah ambil satu risiko lah. Kita memanglah melabur tu untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak semua pelaburan tu juga mendatangkan keuntungan kepada kita. Bukannya kalau kita terus melabur tu, kita akan dapat keuntungan yang besar. Kita mungkin untung, tapi dalam jangka masa yang panjanglah sikit. Okey. Seterusnya cikgu ada soalan kebat untuk kamu. Kamu sebagai Masuk soalan cikgu. Kalau kamu sebagai macam mana cara kamu untuk menjadi seorang pelabur yang berpengetahuan? Boleh dengarkah soalan cikgu? Dengar, Cikgu. Ya, dengar. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit. Fikirkan macam mana kamu sebagai seorang pelabur mau jadi seorang pelabur yang berpengetahuan.
Kalau kamu sudah ada jawaban pun boleh bagi tahu cikgu. Cikgu, minta Ya. soalan balik tu. Saya tak seberapa dengar tadi. Lain tak bagus. Oke, macam mana? Oke. Soalan dia macam berbunyi begini. Bagaimanakah cara Anda untuk menjadi pelabur yang berpengetahuan? Boleh jelaskah? Okey, cikgu. Terima kasih. Oke. Sembilan 12 cikgu akan bukalah siapa yang mau kongsikan dia punya jawapan. Oke, sekarang sudah 9.12. Ada yang sudah dapat jawabankah? Ada cikgu. Oke, apa pendapat kamu? Cikgu, kita kan mau jadi pelabur yang berpengetahuan, mestilah minta tunjuk ajar dari orang yang lebih pandai tentang pelaburan tuh. Oke. Si Halimah kan nih? Si Mutia kah? Si 5. Oke, si Halimah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Betul lah yang kawan kamu share tuh. Untuk kita menjadi seorang pelabur yang berpengetahuan, kita perlulah merujuk pakar ataupun yang sudah memang profesional dalam bidang pelaburan. Ada siapa lagi yang mau kongsikan dia punya jawaban? Saya cikgu boleh. Oke, silakan. Okey, kejap ya cikgu. Oke. Selain daripada merujuk kepada yang lebih pakar, kita juga perlu peka dengan makluman untuk melabur. Macam mencari maklumat yang lebih lanjut dan jelas supaya ketika kita melabur kita tak bilang Ditipu. iya. Oke. Oke, bagus. Semua jawaban betul lah. Kita mesti ada ilmu juga lah. Contohnya kalau kita mau membuat pelaburan dekat forex, kita kena tahu lah apa tuh forex tuh. Bukan ikut orang saja. Oke, aku mau melabur sini, ikut juga orang. Sedangkan dia tiada pun maklumat ataupun pengetahuan di dalam pelaburan yang dia mau buat tuh. Jadi setakat ini boleh paham? Boleh, paham cikgu. Oke, kita masuk yang kedua nih. Pelabur mungkin menghadapi kerugian atau keuntungan daripada sesuatu pelaburan. Maksudnya bila kita melabur nih kan macam yang first tadi cikgu bagi tahu, kita tidak pasti sama ada kita untung ataupun rugi. Tahap risiko adalah berbeza mengikut jenis pelaburan yang dilakukan. Maksudnya ada kalau macam yang logam tuh dia punya risiko rendah. Kalau sudah masuk pada forex tuh dia punya risiko semakin tinggi. Kecairan merujuk. Ya, apa tuh? Ikut kategori kalau yang macam dia punya saham sama mana tuh rendah atau tinggi begitu kan? Iya, betul. Pandainya semua nih. Oke, seterusnya kita masuk kepada kecairan. Kecairan merujuk kepada keupayaan aset untuk diubah menjadi tunai. Contohnya tunai di tangan dan simpanan di bank. Jadi untuk risiko dalam pelaburan ini ada apa-apa soalan kah? Jelas kau setakat nih? Ya, jelas cikgu, jelas. Oke, kita pergi yang seterusnya. Pulangan pelaburan. Oke, untuk pulangan pelaburan nih ada siapa-siapa yang mau baca?
Saya lah cikgu. Okey, silakan. Pulangan pelaburan. Pulangan pelaburan ialah keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Pendapatan pelaburan seperti faedah dan sewa. Keuntungan modal iaitu kenaikan nilai aset pelaburan seperti kenaikan nilai hartanah. Okey, terima kasih. Kalau tadi kita belajar risiko dalam pelaburan, sama ada kita untung ataupun rugi. Kalau pulangan pelaburan ni, dia merujuk kepada keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Tidak kisahlah dia melabur di mana, sama ada menyimpan di bank, forex, unit amanah, dan sebagainya. Jadi untuk pendapatan pelaburan ni, kita akan perolehi seperti faedah dan juga sewa. Manakala untuk keuntungan modal pula, iaitu kenaikan nilai aset pelaburan seperti kenaikan nilai hartanah. Jadi kalau nilai hartanah tu semakin meningkat, semakin banyaklah juga keuntungan modal yang kita perolehi. Setakat ni boleh faham? Paham, cikgu. Okey. Kada sudah yang tidur. Okey, kita masuk yang terakhir sebelum kita kuis. Okey, hubungan antara risiko dan juga pulangan pelaburan. Tahap risiko dalam sesuatu pelaburan berubah dengan pulangan pelaburan tersebut. Risiko yang tinggi akan membawa pulangan yang tinggi dan sebaliknya. Semakin kalau kita melabur dalam sesuatu pelaburan tu, semakin tinggi risikonya, semakin tinggilah juga keuntungan yang kita akan perolehi. Sebagai contoh, pelaburan dalam hartanah dikatakan berisiko rendah berbanding pelaburan saham syarikat. Kerana hartanah mempunyai nilai yang stabil, manakala saham terdedah kepada turun naik harga. Inilah nampakkan hartanah lagi risiko dia rendah berbanding kalau saham ni kan dia melibatkan banyak dia melibatkan banyak syarikat, terdedah dengan keadaan ekonomi juga, macam tu. Seterusnya, tetapi pulangan pembelian saham adalah lebih tinggi berbanding pelaburan dalam hartanah. Sebab sudah risiko dia tinggi, maka dia punya pulangan pun tinggi. Peningkatan nilai saham boleh berlaku dalam masa singkat disebabkan faktor-faktor seperti prestasi syarikat ataupun perubahan polisi kerajaan, manakala peningkatan nilai hartanah adalah perlahan dan bergantung kepada lokasi, prospek masa depan dan juga faktor lainlah. Jadi prestasi syarikat tu pun memainkan peranan penting dalam peningkatan nilai saham. Kalau prestasi syarikat kita tu bagus, ramailah orang mau pergi melabur saham dekat kita punya syarikat tu. Maksudnya stabil. Dorang yakin yang syarikat kita tu boleh berikan keuntungan bila dorang melabur. Jadi sampai kita ke akhir ni, ada apa-apa soalan kah? Ada, cikgu. Okey. Kita masuk kepada soalan kita masuk kepada soalan kuis. Kuis pengukuhan. Untuk soalan pertama ni, cikgu mahu seorang yang sukarela lah untuk bacakan dia punya soalan dan juga berikan jawapan. Saya lah, cikgu. Okey, sila baca dulu soalan dia ya. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan?
Jawabannya E. Komitmen dana sejumlah uang kepada satu aset atau lebih yang akan dipegang untuk satu tempo dengan harapan aset tersebut akan menghasilkan pendapatan yang tinggi pada masa hadapan. Oke. Jawaban kamu E. Ya, cikgu. Yakin? Yakin. Oke, kita cek jawaban dia. Oke, betul lah jawaban dia E. Bila sebut berkaitan pelaburan ni, dia melibatkan komitmen kita. Sebab apa? Sebab sepatutnya uang yang kita ada tu kita boleh guna sudah, tapi kita mau juga kembangkan uang tu, kembangkan dengan risiko yang kita pun tidak pasti sama ada untung ataupun rugi. Jadi kalau untuk B tu, satu anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan yang boleh diguna yang akan diterima oleh individu untuk satu jangka masa tertentu. Kalau itu merujuk kepada apa? Kita sudah belajar sebelum ni. Minggu lalu. Apa cikgu soalannya? Ini lah yang soalan untuk B tu. Dia merujuk kepada apa? Kan kalau E tu kita tahu pelaburan, kalau B tu merujuk kepada apa? Okeylah, cikgu bagi tahu. Kalau B tu adalah belanjawan pribadi. Dapatkah? Ya, dapat cikgu. Okey. Untuk yang kedua ni, cikgu mau spin. Sekejap ah. Okey. Boleh nampak tak Cikgu Sheni? Ya. Spinner ni boleh nampak yang Cikgu share? Semua tidak nampak. Tiada. Tiada cikgu. Tidak ada. Saya nampak cikgu. Saya nampak. Nampak sudah? Ya, cikgu nampak. Ya, cikgu. Nampak sudah cikgu. Siapa yang mengantuk sudah tu? Si Raisha cikgu. Oi. Okey cikgu. Jangan tidur ah. Okey. Untuk soalan 2 ni cikgu akan spin. Jadi siapa nama yang dapat tu dia akan jawab. Boleh kan? Boleh cikgu. InsyaAllah Boleh cikgu. kah? Boleh InsyaAllah. insyaAllah. Doa-doa. Kamu nampak tak siapa yang kena ni? Wow. Tadi dia sudah jawab kan? Dia hanya jawab soalan pertama Ya tu. cikgu. Ya, sudah cikgu. Betul Ya. tak? Dapat. Okey, kita bagi ruang untuk yang lain. Dapat? Kita bagi ruang untuk yang lain. Astaga. Okey, tanya yang si... Adakah orangnya di sini? Ada cikgu. Ada yang mengantuk tu cikgu. Adakah dia?
Cikgu saya Isya nih. Ya, saya cikgu. Oke. Oke. Cikgu share slide balik. Kenapa hilang sudah? Oke, boleh nampak slide cikgu balik? Tak, cikgu. Belum. Belum kah? Oke, sekarang boleh nampak? Belum, Soalan 2 cikgu. dia boleh nampak kah? Kejap, sorry, cikgu terleft tadi. Oke, sekarang boleh nampak slide cikgu? Nampak cikgu. Oke, kita teruskan. Masa mau habis sudah. Oke, soalan 2 tadi, siapa yang terpilih tuh? Sisha kan? Sila baca soalan. Mana suara dia? Cikgu, jauh-jauh. Oke. Okey, cikgu. 2. Antara berikut. Cikgu, kalau salah dah ada dendanya kan, cikgu? Nah, tiada juga. Oke. 2. Antara berikut yang manakah tentang jenis-jenis pelaburan? C. Hartanah. Pelaburan seperti pembelian rumah kediaman, lot kedai dan tanah. Oke, yakinkah? Tak berapa pasti, cikgu. Yakin. Yakin, mesti yakin. Oke, kita cek jawaban dia. Oke, betul lah jawab. Oke. Sudah. Oke, jawabannya Cukup. C. Hartanah, yaitu pelaburan seperti rumah, kediaman, lot kedai, dan juga tanah. Yang macam tadi cikgu jelaskan. Kalau kamu fokus, kamu boleh dapatlah. Dan ada juga dekat buku teks. Saham melibatkan pembelian mata wang asing. Bukan kan? Kalau yang melibatkan pembelian mata wang asing ni apa tadi tuh? Forex kan? Ya, Oke. Unit amanah. Oke, satu sejatuh N dia, typo. Unit amanah, pembelian logam berharga. Bukan kan? Logam berharga ni? Itu Ya. tadi. Bukan. Logam berharga, bukan. Oke, untuk soalan 3 seterusnya, ada soalan pula. Ada siapa yang suka rela mau baca dan bagi jawaban? Saya cikgu. Oke, silakan. Saya. Teruskan. Saya. Iya, Mutia. Oke, teruskan. Jangan ada 2 soalan lagi. Palan. Okey. Ketiga, antara berikut yang manakah bukan jenis pelaburan? A. Saham, B. Unit amanah, C. Sekuriti pinjaman, D. Perkesa. Jawapan saya D, cikgu, perkesa. Oke, kenapa D? Sebab yang ada
Forex, logam berharga, sekuriti pinjaman, unit amanah, simpanan di bank, hartanah dan saham. Yang lain, yang perkeso itu tiada. Oke, bagus. Perkeso tuh potongan wajib. Betul lah, kita cek dulu jawabannya. Oke, jawabannya di ingat perkeso potongan wajib. Kita belajar tadi ada 7 saja jenis pelaburan. Jadi boleh paham kan? Dapat? Ya, paham Cikgu. Ya, Oke, faham cikgu. kita masuk soalan 4. Siapa yang berebut tadi tuh? Hilda. Kita lebih masa sudah. Oke. Jap, cikgu, Hilda. jap. Oke. Oke, teruskan. Kemungkinan seseorang individu mengalami sesuatu ketidakpastian daripada pelaburan yang dilakukan. D. Risiko dalam pelaburan. Oke, yakin? Yakin. Oke. Betul lah, risiko dalam pelaburan. Sebab kita mengalami ketidakpastian sama ada kita untung ataupun rugi kalau membuat pelaburan. Jadi untuk soalannya ada kemuskilan kah? Boleh faham kah setakat nih soalan nih? Boleh cikgu. Ya, Boleh. Untuk soalan terakhir, siapa yang bertua nih? Mau jawab? Si Bia, cikgu. Oke, silakan untuk soalan terakhir nih. Baca soalan, bagi jawaban. Siapa tuh? Gila yang belum jawab. Oke, siapa lagi yang belum jawab? Cepat. Sebelum kita pergi rumusan. Yang belum jawab angkat tangan. Siapa yang belum jawab? Si Bia. Allah. Nomor 5. Oke. Semakin tinggi Katakan risiko saja, cikgu. Semakin tinggi risiko sesuatu pelaburan, semakin rendah pulangan yang diperoleh. Jawapannya Betul atau salah? salah. Salah. Sebab apa salah? Kalau semakin tinggi risikonya, semakin tinggilah dia punya pulangan. Oke, bagus. Terima kasih. Jawabannya salah tuh, B. Tania, siapa yang menjawab nih? Oke, Tania semua dapat jawab dengan betul. Jadi sebelum cikgu merumuskan atau kamu merumuskan, cikgu ada soalan. Coba. Ada soalan nggak? Tiada. Kenapa jawabannya E? Oke, Halimah ada soalan? tiada cikgu. Itu typo. Jawaban dia betul lah. Tadi kawan kamu jawab B. Salah. Oh, oke. Sorry. Salah teknikal. Oke. Si Mutia ada soalan nggak? Ya ada, cikgu. Oke, si Hilda ada soalan? Tiada. Siapa lagi yang di dalam tadi? Shisha kah? Ya, saya cikgu. Tiada. Ada soalan? Saya tiada soalan. Oke, sebabkan kamu ada soalan, cikgu bagi kamu. Cikgu bagi masa 2 menit untuk tuliskan rumusan apa yang kamu paham berkaitan topik hari ini. Boleh kan?
Allah. Satu-satu Kak Cikgu, setiap orang kena buat rumusan. Iya, tulis. Lepas tu siapa yang sukarela mau share dia punya rumusan tuh. Oh, oke Cikgu. Hai cikgu, kamu terleft kan ni? Mana dia? Iya Kak Cikgu. Hilang. Patutnya kamu penutup. Iya, nanti dia masuk lagi. Jangan dulu kamu left, tunggu dulu cik kamu masuk. Rasanya dia terleft nih. Ya, cikgu. Oke. Tuh. Oke, sorry. Cik itu keluar. Oke, ada yang sudah siap kah dia punya rumusan? Sukarela untuk kongsikan? Siapa tuh? Siapa yang sukarela Satu mau orang kongsi? enggak Kak Cikgu? Satu orang enggak? Iya, satu orang saja. Kita sudah lebih masa. Oke, teruskan. Siapa yang mau kongsi tuh? Halimah, kamu kongsi? Iya cikgu. Oke, teruskan. Oke, hari ini kita belajar bab 3.12 konsep pengulangan dalam pelaburan. Oke, pelaburan yang membawa maksud yang dibuat oleh seseorang individu dikenal sebagai pelaburan pribadi. Pelaburan pribadi bermaksud komitmen dana yang sejumlah uang kepada satu aset atau lebih yang akan dipegang untuk satu tempo dan harapan aset tersebut. Pelaburan terbagi kepada 7, yaitu simpanan di bank, hartanah, saham, unit amanah, security pinjaman, logam berharga, dan urus niaga pertukaran asing, yaitu forex. Dalam 7 pelaburan itu membawa maksud yang tersendiri. Oke, lepas itu risiko pelaburan ialah kemungkinan seseorang individu mengalami suatu ketidakpastian daripada pelaburan yang dilakukan. Seterusnya, pulangan pelaburan ialah keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan dan berbentuk pelaburan seperti faedah dan sewa. Akhir sekali, kita belajar pasal hubungan antara risiko dan pulangan pelaburan, yaitu semakin tinggi risiko, semakin tinggi pulangan. Jadi maksudnya hubungan antara risiko dan pulangan pelaburan positif. Oke. Oke. Habis sudah 5
5. Iya, sudah. Oke, terima kasih. Bagus rumusan yang dibuat oleh kawan kamu tuh. Maksudnya ada fokus lah apa yang cikgu ajar tadi tuh. Dia dapat rumuskan semuanya dari pelaburan sampailah ke hubungan antara risiko dan juga pelaburan. Jadi cikgu minta maaf, Silda kan tadi mau buat apa tuh rumusan juga. Kita sudah lebih masa. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau ada Siapa juga apa-apa nak soalan tanya apa? boleh kemukakan di grup. Cikgu share dia punya. Cikgu bagi latihan pengukuhan tuh dekat grup. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh bagi tanyalah cikgu. Oke? Okey, cikgu. Oke, bye-bye. Minta maaf, lebih masa sudah. Ya, tak apa. Terima kasih, cikgu. Sama, bye-bye. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu. Boleh live silakan cikgu. Boleh live, sudah live lah. Oke cikgu. Oke, Zarina, nanti yang kedua begitu saya bila ya. Cikgu oke macam. Oke, nanti oke bah. Jelas, tidak sangkut-sangkut macam hari itu. Jadi nanti sebab kan borang-borang muni mau desain, jadi nanti dekat-dekat mau habis satu kali, bahkan. Iya, cikgu. Oke, Cikgu, Tania. terima kasih cikgu untuk hari ini. Sama, oke, bye. Bye-bye.